Ya, jujur, wah, itu dia antara program yang akan dilaksanakan dan program Syawal pun dah dirancang tak lama lagi tu. Jadi sama-sama kita boleh meraihkan dan juga untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut boleh terus ke Selangor FM. Baik, dan seterusnya kita akan bersama dengan Ridwan Mustafa untuk segmen komentar at SPM iaitu dengan tajuk Keterjaminan Kualiti dan Harga Makanan Bazar Ramadan. Silakan Ridwan. Baiklah. Terima kasih Sophie. Betul, cerita tentang keterjaminan kualiti dan juga harga makanan bazar Ramadan ini bukan sahaja untuk kita lihat tentang bazar Ramadan sepanjang 30 hari ini kita berpuasa, tetapi bazar untuk Syawal itu juga bagaimanakah ia memberi kesan dari segi jualan, dari segi pembeli, peniaga dan sebagainya, terutamanya dari aspek kesannya kepada ekonomi, dari aspek keterjaminan kualiti dan juga harga makanan ini. Jadi hari ini untuk komentar di SPM ini saya sangat berbesar hati bersama dengan Datuk Haji Zainal Abidin Haji Sakom iaitu pengerusi Basmi Kemiskinan YBK dalam Selamat Pagi Malaysia. Yep. Baiklah Datuk, boleh kita mulakan dalam isu keterjaminan kualiti makanan dan juga keselamatan makanan sepanjang Ramadan ini. Bagaimana Datuk melihat kedua-dua isu ini sepanjang Ramadan 1444 Hijrah ini, Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwan, pertama sekali nak ucap selamat memasuki 10 hari Ramadan ya. Dan kita sebenarnya dalam bab untuk menentukan keterjaminan makanan ni, sebenarnya dia bukan isu kecil, dia isu yang sangat besar. Isu pokok dipanggil. Kalau kita membincangkan soal-soal yang berkaitan dengan, ibarat kita melihat sebuah pokok, kita berbincang pasal buah. Buahnya masam, buahnya berulat, buahnya begitu. Tetapi kita terlupa berbincang pasal dahan, pasal pokok, pasal tanah dan sebagainya. Maka kita nanti akan salah menyalah antara satu dengan lain, pengguna, hak pengguna, kemudian peniaga, dikatakan peniaga yang salah. Jadi kita akan menambah lagi beban. Kita contohkan saja. Kenapa misalnya harga tu tak mesti banyak kita panggil isu-isu yang berbeza. Saya dengar khabar dulu saya dengar khabar pihak pemegang taruh kerajaan tempatan misalnya menyediakan petak. Kemudian dia punya baik hati berikan kepada persatuan. Persatuan jual kepada ahli jual pula kepada peniaga. Dan beza harga-harga ni menyebabkan peniaga tersebut terpaksa menentukan supaya segala jualannya itu untuk membiayai semula apa yang dia buat. Saya dengar dulu sampai daripada dijual 500 daripada pemegang taruh sampai 13,000 kepada pengguna. Ini isu cukup besar misalnya kan. Jadi oleh kerana itu kita kena menangani isu ini daripada pokoknya sebenar sekali. Jadi saya nampak di situ. Bukannya kita boleh melihat kepada semalam saya ke pasar Ramadan. Saya bawa RM10 nak tengok apa saya boleh dapat. Yeah. Saya tengok selera saya tengok air tebu 500 ml RM5. Tinggal RM5. Baru air. Baru kan air. Kemudian pergi tepung talam, apa panggil? Kuih talam. Kuih talam. 5 biji, RM5. Benda dah RM1 sebiji. Sedangkan sebelum Ramadan dulu, saya pergi ikut isteri ke pasar, 3 biji RM2. 3 biji RM2 dalam 70 sen satu. Sekarang dah naik RM5. Jadi kalau ada orang kata harga tak berbaloi tu, ada kemungkinan jugalah. Jadi itu yang saya kata, di mana agaknya kesilapan-kesilapan ini, macam mana dia boleh berlaku? Adakah pengawalan dan sebagainya? Kalau ada pengawalan, di mana penguatkuasa? Jadi saya kata, hal ini kalau dia akan menimbulkan fitnah-fitnah je nanti. Orang ni kata, orang ni kata, dia kena berbengkel betul lah menyelesaikan masalah Ramadan akan datang. Tetapi isu setiap tahun, kita seolah-olah melihat apabila Ramadan ini satu benchmark kepada peningkatan harga. Ketakutannya adalah selepas Ramadan, takut kuih itu akan kekal RM5. Dan ramai berpendapat bahawa bazar kali ini ramai berpendapat bahawa makanan mahal dan tidak boleh menyerap tekanan untuk golongan bawahan seperti golongan B40. Datuk macam mana? Saya semalam saya kata saya pergi beli kuih pelita dengan air tebu RM10 tu. Ramai betul orang masuk. Tapi tak banyak yang membawa makanan tu orang keluar. Barangkali pasal harga juga ni. Jadi
Saya melihatnya macam kata benchmark tadi, bila Ramadan itu adalah satu tanda aras bahawa harga akan naik. Bermula dari situ dia akan terus naik. Ini sangat bahaya. Sebab itu kita meminta supaya pemegang taruh lah, pemegang taruh iaitu pemegang taruh yang telah diamanahkan supaya melihat keseluruhan hal ini. Contoh macam ni sajalah. Kalau kita kata, peniaga kata barang mahal, ikan daripada laut, saya tengok Temenung dapat RM2-3 je kat sana. Tapi sampai ke pasar RM18. Ni di mana nak disalahkan ni? Kita bagi subsidi kepada nelayan. Ya. Bagi subsidi. Kenapa tidak subsidi yang kita bagi kepada nelayan ni? Kita bentuk suatu satu institusi. Subsidi ini kita bagi kepada institusi ini untuk mengangkut barang ni dengan tanpa bayar daripada sana untuk sampai ke bandar. Misalnya. Maksudnya kita kurangkan tanggungjawab orang tengah. Orang tengah ni, sebab kita bagi subsidi. Jadi, baik subsidi ni menubuhkan satu lagi badan yang akan menentukan lorinya, apanya, pekerjanya semua, dah ada yang menanggung. Jadi, saya fikir ada banyak ruang yang di mana kita boleh mencadangkan kepada pihak berkuasa agar ianya dipantau betul-betul lah. Kalau tidak nanti, kita akan menyelesaikan masalah-masalah kita panggil yang kita nampak, tapi yang tak nampak tu lagi banyak belah bawah tu. Orang kata root cause analysis lah. Ya, itu dia. Punca kepada masalah perlu diselesaikan. Datuk, bagaimana pula Datuk melihat apabila perbelanjaan dijalankan di bulan Ramadan ini sekaligus dapat membantu golongan-golongan yang memerlukan, golongan asnaf, golongan anak yatim dan golongan-golongan yang memerlukan. Soalan yang cukup sedap sekali lah. Seluruh masjid mengadakan berbuka percuma, bersahur percuma sambil sembahyang tarawih. Kenapa asnaf tak pergi ambil peluang ni? Supaya sebulan punya perbelanjaan tu dia gantung kuali. Artinya sebulan punya makan, kalau dia satu keluarga 1,500 dia dapat kawal sebulan. Ini dari segi ekonomi. Tetapi kenapa ini tidak disambut? Kenapa ini tidak disambut? Kerana apa Bang Kali? Bang Kali tak cukup iklan ke, tak cukup penerangan ke, ataupun ada kesulitan-kesulitan lain, mungkin akan datang. Kita siapkan pula kemah-kemah kecil-kecil untuk keluarga-keluarga ni duduklah situ sekejap untuk makan. Sebab banyak benar orang yang nak menderma. Betul. Masjid tempat saya tu, untuk sekali bersahur, RM8,000 untuk sahur. Berbuka lagi besar sampai RM15,000. Jadi saya melihat jalan pintas lah. Kita rasa orang yang merasakan asnaf, mereka kena merancang. Ambil peluang hal-hal macam ni, sekurang-kurangnya sebulan ni. Okey. Datuk, berbekalkan beberapa minit lagi, mungkin Datuk nak panjangkan sedikit mengenai program-program yang dilaksanakan oleh YBK. Yayasan. Sepanjang Ramadan dan juga menjelang Syawal ini. Yayasan Basmi Kemiskinan. Apa yang dilakukan? Untuk Ramadan sahaja, kita dah 15 tahun menjalankan program yang kita panggil Sinar Kasih Ramadan. Iaitu kita memberi RM600 kepada sebuah keluarga bagi perbelanjaan berbuka dan bersahur. Ini untuk berbuka dan sahur saja. Duit ni tak boleh guna beli kasut, duit ni tak boleh guna beli, kalau ada badan-badan lain nak membagi beli kasut dan sebagainya, silakan. Tapi ini untuk berbuka dan bersahur saja. Kita bagi RM600. Dapat kita buat sudah 15 tahun dah kita jalankan gini. Ini ialah ikhtiar kita untuk mengumpulkan dana orang ramai, orang-orang yang berkelebihan, untuk YBK hanya menyampaikan. Kita kumpul dana, kita sampaikan kepada kumpulan sasar yang kita dah pilih. Jadi itu antara program-program yang telah dijalankan sepanjang 15 tahun? 15 tahun dah. Duit cash diberikan kepada mereka? Duit cash dibagikan. Okey. Dan kita ada akadnya, Puan. Kita kata, misalnya satu orang bagi RM600. Dia kata, saya nak bagi satu orang. Bila saya jumpa dengan asnaf itu, saya kata, ini saya serahkan RM600.
sedekah daripada Sipolan bin Sipolan untuk belanja berbuka dan bersahur. Saya terima, Datuk. Terima kasih, sampaikan salam saya kepadanya. Alhamdulillah. Kita rakam kemudian kita hantar balik kat dia. Dekat si penderma. Si penderma tu. Baiklah, itu dia antara beberapa inisiatif dan juga program yang telah pun dilakukan oleh Yayasan Basmi Kemiskinan yang dikepalai oleh Datuk Haji Zainal Abidin Haji Sakom. Dan juga terima kasih banyak-banyak Datuk di atas komentar yang diberikan dalam isu keterjaminan kualiti dan juga harga makanan di Bazar Ramadan dan juga menjelang Syawal ini. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Sama. Okey, kita kembali ke Sufi untuk seterusnya.